Lidah bicara menusuk tepat di dada. Pertama kali bagaikan terasa ada kesaksian. Ya, selamat datang ke podcast episod yang pertama, siri yang kedua. Jutaan terima kasih juga kepada anda yang terus menyokong usaha Pod Ipoh di bawah Arcade Music Perak, yang mana mereka mengenal pasti, mengumpul dan juga menyimpan data-data kegiatan muzik di negeri Perak ini. Dan tak lupa kepada Kerajaan Negeri Perak yang sentiasa memberi sokongan yang cukup padu, dan juga kepada penggiat-penggiat seni muzik di negeri Perak. Dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Hard Rock Cafe Ipoh yang sudi menaja episod pada kali ini. Dan untuk pengetahuan semua, Cafe Hard Rock Ipoh akan mula beroperasi pada Mac. Jadi ayuh serbu ke Cafe Hard Rock Ipoh nanti, okey? Hi, my name is Lenny. I'm from Hard Rock Cafe Ipoh. So we start our operation cafe last year on June and until today. Here we have our official tea for Hard Rock Cafe Ipoh, and then we have some accessories and merchandise. We have you. So we will open our cafe early this year and gonna rock and roll with you guys. Alright, see you. Untuk pengetahuan semua juga, yang mana Ipoh telah pun diiktiraf sebagai City of Music oleh UNESCO Creative City Network pada Oktober 2023. Tahniah diucapkan. Jadi kepada orang Ipoh, anda harus berbanggalah. Dan juga kepada penggiat seni muzik, ini merupakan satu pemangkin semangat untuk anda untuk terus berkarya, memberikan karya-karya yang terbaik pada masa hadapan. Jadi tak nak buang masa, saya nak memperkenalkan artis jemputan yang akan bersama dengan kita untuk episod yang pertama. Dan siri yang kedua ini dalam podcast. Orangnya cukup handsome, kacak bergaya, memang legend koma. Auranya cukup terasa koma. Mampu menyanyikan lagu ataupun suaranya memang orang kata high note lah, walaupun orangnya kecil molek aja. Terus saja saya memperkenalkan Mus. Yeah. Boleh bang? Jadi Boleh. Cuba bagi. Yeah! Oh. Runtuh dinding ni bang. Okey, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Wow, teruja lah dapat bersama sebelah pula tu kan, dengan orang yang cukup otai lah bagi saya. Memang saya cukup kagum lah. Okay. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pod sudi jemput saya untuk program ni. Dan saya diberitahu nak share lah. Betul. Nak share apa yang saya pernah lalui, apa yang ada pada saya, kita boleh share. Betul. Di sini di Jadi podcast. kita nak korek-korek sikit. Yap. Rahsia amalan abang tu kan. Rambut tu tetap panjang, itu trademark lah rockers kan. Ni baru potong sikit ni. Dan macam mana amalan-amalan untuk mengekalkan suara yang cukup tinggi tu kan. Kejap lagi kita akan korek-korek. Tapi sebelum itu, kita nak tanya. Okey, kita dah tahu nama pentas Mus. Yep. Tapi nama sebenar, nama suci dalam kenalan tu. Nama IC kan ni? Nama IC. Nama saya Mustafa, double F, bin Din. Lahir Perak. Kat sini ya, Pak lahir. Patut saya pernah dengar tagline tu. Apa khabar Manjoy? Itu tagline. Orang Khalid lah tu punya hal tu. Macam mana boleh ada tagline macam tu? Masa tu show kat mana? Saya tak terfikir pun Muhammad Khalid punya idea tu sebenarnya. Dia sebenarnya macam ni. Dulu kalau kat Ipoh ni, kebanyakan ialah sebenarnya ada Sungai Rokam, ada Gunung Rapat, ada area lain. Tapi Kak Manjoy ni terkenal sebab dia banyak budak-budak ni nakal. Antaranya salah seorang aku lah tu. Tapi bila kita orang macam daripada Manjoy, kok mana pun mesti nak pergi Pekan Ipoh. Lepak. So bila sampai Pekan Ipoh, kita lepak dekat situ, kita jumpa member yang lain ni, Sungai Rokam, Gunung Rapat, apa semua, so join kat Pekan Ipoh. So benda tu yalah,
memang ramai kalau orang sebut Ipoh ni manjui lah apa. Sebenarnya ada banyak lagi dengan Sungai Rock. Yang lain-lain ni pun ada juga. So kita port kat Ipoh, dekat situ kita banyak jumpa. Yelah. So itu antara, kalau awal-awal dulu kalau kita orang lepak-lepak kat Superintar apa ke, punca tercetusnya. Pasal trend masa tu tak ada muzik lain dah, semua rock je. Itu yang jadi mak rock lah. Jadi Sampai kalau sebut apa khabar Sungai Rokam, macam tak kena. Dia kena macam apa Kena khabar Banjoy. dia kena suruh orang Sungai Rokam buat. Okey, itu dia sikit sebanyak. Nama suci pun kita dah tahu, Mustafa. Yep. Double F. Yep. Berasal daripada Manjoy, memang orang Manjoy. Sekolah tu. Sekolah di mana? Sekolah Jalan Lebroy. Oh, Itu sekolah menengah lah. Sekolah rendah Douglas. Jalan Douglas. So sekolah menengah di sekolah Jalan Lebroy. okey, dibesarkan memang di Ipoh. Yep. Okey, itu dia sikit sebanyak latar belakang mengenai Abang Mus kita. Okey, jadi kita nak tanyalah sejak bila mula menceburkan diri dalam bidang nyanyian ni, macam mana boleh minat menyanyi ni? Dia, kalau dulu saya selalu lepak dekat, dia sebenarnya Manjui dengan Sungai Tapah tu. Orang panggil Manjui juga, tapi Sungai Tapah tu area tempat saya selalu lepak. So dekat situ banyaklah kawan-kawan yang selalu lepak. Petang kita orang lepak. So antara salah seorang dia Yus, kira senior lah. Yus main bass main. Okay. So jadi selalu lepak. Jadi kadang-kadang kalau kita orang lepak petang, kadang-kadang Yus dia akan main gitar. Ada juga member lain main gitar, saya akan menyanyi-nyanyi. So itu antara permulaan di mana masa time tu, bukan kata Perak atau Ipoh, satu Malaysia pun belum ada band yang betul-betul jadi band yang kira, yalah dulu yang adanya Sweet Charity, Search mungkin awal-awal. So jadi kita orang ni bila lepak-lepak akan menyanyi antara lagu Sweet Charity. Lagu Search tu pasal dia baru sangat, jadi jarang. Kita selalu main lagu oldies rock punya ni. So jam. Daripada situ yang jadi dia, saya pun tak adalah nak bercita-cita jadi penyanyi ke apa, tapi selalu kalau orang kawan jam, saya akan menyanyi. Dan kalau kita orang pergi Pekan Ipoh hari Minggu selalunya, akan ada member booking studio. Kita ada Nina Kimi studio kat Superintar, tu kita orang akan jam. So jam je. So daripada situ mungkin dia punya cetusan awal lah. Masa tu Yus dah ada band. Masa awal tahun 80, tak salah 80, ujung 85, 86 tu. Pasal kita orang pun masa Mei pun tahun 86. Jadi masa tahun 85 pertengahan macam tu, Yus dah ada test one, dia dah ada band. Dia dengan Abu, dia Man pun dah ada masa tu. Cuma dia orang ni masa test one tu, dia orang dah fikir untuk nak form band lain. Saya tak pasti apa cerita, adalah kalau dia orang boleh explain. Dan dia orang Yus tahu saya boleh menyanyi yang kita orang biasa lepak-lepak tu. So dia orang try saya kira jam, tengok boleh tak untuk nak create satu band. Dan bila sekali try dekat tempat studio SYJ, dia orang kata okey, dan kita orang terus form. Yang jadi bukan bernasib baik lah, kira luck kita orang awal-awal. Sebab bila kita orang praktis di tempat SYJ awal-awal dulu, masa tu SYJ dia selalu ada show. Dia orang dah selalu ada show. Dia orang tiap-tiap minggu memang ada show fanfare, ada show konsert besar dengan Battle of the Band apa semua. Tapi kalau show fanfare, kita orang selalu follow SYJ untuk opening band. Wow. Pada awal. Tak salah saya tahun dalam 85, hujung 85 itu. Kita orang selalu follow. Dan mungkin dalam 4-5 bulan macam tu kita orang follow SYJ untuk opening band, mana-mana show dia orang yang main Kedah, Pahang. So daripada situ awal tu kita dah biasa dengan maksudnya saya ni bukannya ada experience mana pun, tapi kita dah terus start show. Ikut dia orang terus dah ramai dah crowd dah ramai. Lepas tu bilap-bilap lagi lah saat yang kita orang masuk juara-juara rock awal dulu. Peringkat awal kita orang masuk juara-juara rock, pertandingan juara-juara rock, dan kita orang menang. Then terus sign kontrak dengan Warnada Record. Sebab dia ambil ada 5 atau 6 band. 5 band untuk buat panggil album juara-juara rock.
So setiap satu band 2 lagu. Wah, itulah cerita awal-awal awal permulaan tu kan. Yep. Sebelum tu tak ada ke praktis orang kata amalan-amalan macam mana untuk menyanyi tu? Oh, untuk Sebelum menyanyi tu, dia gini. Awal-awal dulu saya terpaksa macam mana sebab kita tak ada experience. So kita tak tahu apa yang kita boleh buat, apa yang kita terror buat. Yang saya tahu saya jerit je. Dia orang pun semua suka kan. Itu je. Awal-awal banyak langgar dulu lah. Awal-awal banyak langgar. Bila saya check balik kemudian tu, oh benda ni tak sepatutnya saya buat. Cuma mayalah masa time kalau sekarang ni kita setiap apa yang kita buat kita boleh record dengan phone dengan apa. Dulu tak ada. Kalau ada pun adalah panggil cassette player untuk record. Itu pun tak bila-bila masa. Jadi kadang-kadang kita nak nilai macam saya nak nilai nyanyian saya, satu experience tak ada, satu lagi kita tak dapat nak dengar apa yang kita buat. Jarang kita practice record. Jadi itu saya cakap ni, awal-awal peringkat awal tu saya banyak tempuh dulu. Langgar dulu, membuat kesalahan yang banyak dulu. Tapi saya satu orang yang jenis suka macam mana study, dan kalau saya rasa itu satu kelemahan, saya akan cari cara macam mana nak settle benda ni. Kalau saya tak boleh selesai sini, saya akan cari orang. Macam mana? Bertanya dengan orang lama. Macam mana kalau nak nyanyi yang macam ni? Awal dulu kalau ada nyanyian yang susah, satu-satu lagu tu, macam mana cara nak nyanyi, kita akan cari. Dulu ada ramai lah macam Zack, Arwah Zack. Ada 2-3 orang penyanyi, saya akan selalu jumpa dalam kita bersembang-sembang, saya akan bertanya info terang macam mana nak menyanyi. Pasal kita tak reti lagi kan. Awal dulu macam tu. Maknanya kena berguru jugalah sebenarnya. Kita kena bertanya dengan orang yang ada experience, dia orang ada banyak pengalaman, dia orang dah main kelab apa semua, experience. Kena tanya. Ada tak amalan makan telur itik serati ke? Tak jaga suara orang jerit. Ada banyak, dia gini je. Dalam banyak perkara yang sekarang ada penyanyi dia ada banyak pantang dia apa semua kan. Macam saya tak mau, saya tak nak ambil pendekatan yang oh ini tak boleh sebagai penyanyi. Saya langgar dulu. Tapi awal-awal yang saya tahu saya tak boleh minum ais, benda sejuk. Kalau minum ais saya akan demam esok. Bila dah demam tak boleh nak nyanyi apa semua. Itulah yang pantang. Yang lain saya langgar je. Sampai sekarang ni masih mengamalkan lah, tak boleh Memang. minum ais Sehingga sekarang tak boleh. Kalau saya ada show dekat saya tak boleh minum ais. Kadang-kadang tengok orang makan aiskrim, alamak best je kan. Best saya tengok, tak boleh. Kalau saya makannya habis. Besok akan jadi semua demam. Itu yang jadi pantang lah. Itu dia tips dia. Tapi kalau orang lain ada juga penyanyi yang boleh minum ais. Saya kan juga ada penyanyi yang saya jumpa dia boleh minum ais. Okey, dia okey. Sebenarnya dia bukan dia subjektif lah. Setiap seorang dia ada benda ni dia boleh, ada benda ni dia tak boleh. So kita kena kenal diri itulah. Kelemahan yang kita ada, macam mana kita nak selesaikan perkara tu, dan kita kena tahu apa yang kita boleh, apa yang tak boleh. Sebaiknya jangan ada pantang-pantang tu, lagi senang jalan je. Jadi kena mengenal pasti dia kena gitu dulu. Kekuatan dan juga kelemahan diri kita lah. Sepatutnya gitu. Tapi tak ada amalan-amalan mitos makan telur itik serati ke. Tak ada. Ada yang cuba. Saya pernah juga try lah. Kadang-kadang ada orang bagi petua. Bagi petua macam-macam lah. Makan itu, minum ni. Kita kena try lah. Kalau kita tak tahu kan. Betul. Dan kalau benda tu macam tak ada apa-apa pun tak ada makna kan. Tapi kalau setengah orang dia menjadikan benda tu sebagai satu benda untuk dia punya amalan, gone. Bagi saya tidak adalah kira apalah kau ni, ini pun. Kalau okey bagi kau, okey. Kalau tak okey dia tak payah. Dia macam tu. Okey, itu dia. Yang penting dia kalau kita nak menyanyi make sure yang apa yang kita nak bagi kat orang tu orang suka dengar. Kalau tak kita syok sendiri nanti. Yelah, saya pernah dengar kalau seorang penyanyi tu kalau nak menyanyikan, nak sebut perkataan tu pun mesti kena ada feel dia sendiri. Kan? Macam contohnya sayang kan. Dia bila macam masuk dunia nyanyian ni, bila kita nak go on detail, dia bukan boleh dalam masa 1 tahun tu kita perfect everything lah. Itu macam saya tadi, saya ada satu pendekatan, kita kena langgar dulu. Buat dulu. Dan bila kita tahu benda tu tak okey, dan kita akan cari cara macam mana nak jadikan benda tu okey. Dan kalau kita tak pasti, kita kena bertanya. Saya rasa itu. Tapi kalau awal-awal memang susah lah nak
nak terus jadi perfect ke atau nak terus kalau nak jadi penyanyi terus jadi dahsyat. Super macam main gitar lah. Takkanlah main start 2-3 hari dah terror terus. Dia sebenarnya jangan putus asa lah. Kena rajin. Baik. Dapatkan info macam sekarang, zaman sekarang kita lagi info lagi senang. Saya rasa kalau zaman sekarang punya budak-budak yang nak bermain muzik, main gitar ke atau nak menyanyi ke, info dia orang lagi senang dapat. Macam saya dulu satu-satu informasi tu kalau saya nak dapat memakan masa. Contoh kalau kita nak dapatkan satu magazine yang ada info tentang nyanyian ke ataupun tentang muzik ke, nak tunggu sebulan. Dia kadang keluar sebulan sekali kan. Susah kan? Kalau muzik punya bukan tak ada tapi lambat. Kadang-kadang saya dah bertahun benda tu miss. Dia macam sepatutnya info saya dapat awal dan saya boleh praktikkan dalam contoh nyanyian. Tapi bila lambat dapat, kadang-kadang kita dah terbiasa dengan cara nyanyian yang salah. Dan saya akan teruskan benda tu, cara nyanyi salah. Contoh nyanyi rock ni sebenarnya kalau kita masuk dalam vokal, kelas vokal, sebab saya pernah jumpa Siti Hajar, cara nyanyian rock adalah cara nyanyian yang salah sebenarnya. Dia salah dia maksud dia gini, kita nyanyi rock ni dia nyanyi teran, jerit sampai sakit tekak. So kalau orang masuk kelas vokal yang formal, itu adalah cara nyanyi yang salah. Sebab apa? Kalau kelas vokal dia bukan menggalak. Cara dia orang menyuruh orang menyanyi ni kalau boleh jangan sampai sakit tekak. Nyanyi tapi kita kontrol nyanyian kita tu sehingga kita tidak sakit. Itu adalah nyanyian yang betul. Tapi rock bukan begitu prinsip dia. Rock mana boleh macam tu. Itulah, rock kasih pecah kan. Rock kalau boleh dia maksimum. Saya beranggapan bila saya dah biasa dalam nyanyian rock, bila kita perform, kita persembahkan persembahan rock, nyanyi ke main gitar ke main drum ke, kita buat persembahan yang maksimum. Apa yang kita ada dalam 100, kalau kita boleh bagi 120, that's it. Itu yang orang mahu. Itu yang kita buat dalam rock. Rock ni sebenarnya langgar. Dia tak pedulinya ke vokal ke kelas vokal formal ke kan, tak peduli. Itu attitude rock performer. Tapi macam ialah saya dah lama, walaupun saya ada attitude langgar tu dalam rock ni, saya tetap nak tahu juga yang formalnya macam mana, yang kalau orang menyanyi pop macam mana, orang menyanyi asli yang macam mana. Sebab saya nakkan info yang banyak tu supaya dapat input. Input untuk kita tahu knowledge banyak, tapi kita ada satu direction yang bila kita buat persembahan, orang tahu kita punya konsep, kita punya direction. Sebab bagi saya seorang performer dia kena ada benda tu. Dia kena ada prinsip, dia kena ada konsep, direction dia macam mana. Walaupun dia ada info yang banyak tapi dia ada satu direction. Jadi tak cacah marba tapi info kita banyak. Barulah kita tak ada meraban tebin kata orang Perak tu kan. So kalau orang suruh nyanyi asli, kita boleh menyanyi asli contoh dia. Lagi bagus macam tu. Tapi kita tetap rock juga. Attitude tu ada. Betul. Kena kekal kan. Saya pernah mendengar Abang Mus menyanyikan lagu Sri Kandi Cintaku. Tapi versinya memang berlainan macam asli. Betul tak? Cuba abang nyanyi sikit. Tak ingat. Dia kena ada muzik, benda-benda gitu. Bila daripada muzik baru kita bentukkan nyanyian. Okey. Tapi sekarang kau tanya, aku terbayangkan yang original. Okey. Sebab saya pernah mendengar Abang Mus menyanyikan lagu dalam cerita Muhammad Khalid. Arah Muhammad Khalid. Per. Itu salah satu benda yang di luar saya punya. Tapi itulah macam abang cakap. Sebenarnya kita perlu ada, orang kata, direction kita. Kalau kita nak menyanyikan lagu asli pun boleh. Tak semestinya rock ni hanya menjerit je kan. Kita kena tahulah sebenarnya macam mana kan. Maknanya itu extra kita lah. Dan lagi satu eksperimen lah. Saya sebenarnya antara orang yang suka eksperimen. Itu pasal sepanjang-panjang ni kalau kita nak cerita daripada umur saya 18 sudah start sampai sekarang, saya walaupun saya ada satu direction sebagai penyanyi rock, tapi saya suka juga sebahagian waktu saya tu ada eksperimen. Eksperimen tu lah nyanyi yang start melalui proses, bagi saya eksperimen lah. Kadang-kadang ada orang suruh try nyanyi lagu Sri Kandi macam Mak Khalid, arwah Mak Khalid suruh saya nyanyi buat begitu, saya try. Saya try the best macam mana yang dimahukan.
Kalau dia kata tak okey, kita cuba. Jadi saya suka eksperimen. Kadang-kadang lagu tu tak sepatutnya nyanyi gitu, kita cuba nyanyi itu eksperimen. Eksperimen antara saya rasa salah satu yang perlu bagi seorang performer. Untuk mencuba sesuatu yang Walau benda tu silap ke salah ke tak betul ke tak sedap ke, kena try dulu dan kita repair lah kemudian. Okey, dan pada masa era 80-an, masa tu ada lagi Pop Ye Ye, tapi kenapa memilih rock untuk berada dalam industri muzik ni? Kenapa memilih rock? Tak, dia bukan pilih. Kita orang ni dia macam keluar-keluar tu dah rock. Wah. Sebab 70-an, penghujung 70-an dan 80-an. So macam saya nak mengenal dunia, nak mengenal kehidupan daripada umur kita lepas sekolah belas tahun tu, memang waktu tu trend rock tengah naik. Walaupun memang ada Pop Ye Ye punya. Tapi saya tahu masa tu Pop Ye Ye bukannya satu dipanggil macam trend yang kira dia trend masa tu, tapi sebab Pop Ye Ye ni benda tu dah ada sebelum tu 60-an. So di macam arwah M Sharif dia bawa benda tu, dia nak kata dia macam perbaharui 60-an, tak juga, dia ambil feel 60-an tu dia bawa ke era tahun 80-an dengan 60-an. Tapi saya tahu benda tu bukan benda yang long last. Dia bukan satu benda trend. Dia yang boleh jadi panjang ni bila trend anak muda. Macam rock ni dia pada muda. Banyakkannya yang kita orang pasal penghujung 70-an nak masuk 80-an tu trend rock tu naik balik daripada zaman hippies apa semua kan. So banyakkannya anak muda, dia dah jadi kalau kita membesar time tu, maknanya inilah hidup kita. Rockers lah. Dia jadi hidup kita. Tapi macam 60-an dia macam satu benda yang semasa saja. Dia bukan ada boleh buat lagu-lagu baru 60-an lagi. Macam lagu rock boleh create benda yang baru, benda fresh. 60-an dia kena main lagu-lagu 60-an juga. Dia tak boleh buat satu, boleh lah ada juga satu lagu baru yang buat macam lagu 60-an, tapi dia bukan satu trend. Dia kadang-kadang macam benda tu eksperimen. Tapi lebihnya lagu-lagu 60-an yang lama dia orang main balik. So saya tak kata yang benda tu, saya tak rasa benda waktu tu lah, saya tak rasa dia jadi benda yang panjang, benda yang boleh long lasting lah. Yep. Dia trend masa itu. 60-an tengah hit. So ramai pun 60-an. Tapi saya tahu dia tak panjang. Tapi saya pasti masa tu rock ni memang panjang. Tapi sampai bila tak tahu. Rupanya sampai umur dah pencin macam ni pun ada lagi rock. Okay, maknanya memang born to be the rockers lah. Kita yalah. Yang lahir zaman saya 1960-an ke atas, kebanyakannya akan lalui trend ni. Okey, kita nak mengimbau balik kenangan dulu-dulu. Ingat tak bila kali pertama memulakan persembahan? Di mana? Mula nak mengingat balik tu. Saya ni banyak sejarah lalu. Saya ingat yang kalau dengan May dulu, awal dulu rasanya kita start set up yang dengan May ni, dan awal-awal tu kita rasanya main di Billabong kat Ipoh ni. Dia ada kelab Billabong Dulu. Sekarang tak ada. Dah tak ada dah. Saya dah lupa siapa yang organize show tu. Okey, awal-awal sebelum May dengan Abu, dia orang main kumpulan Aziz. So ada gitaris Nan Aziz. Dia lagi senior. So dia memang gitaris yang bagus. Jadi masa Aziz tu, Abu adalah pemain gitar kedua. Jadi Nan ni ada. So bila kita form May, kemudian Aziz pun macam Aziz tak ada, Nan ni pernah juga perform dengan kita orang. So kadang-kadang ada waktu masa awal-awal kita masuk pertandingan Billabong tu, Nan tu pun ada. Dan juara rock masa awal-awal dulu, untuk bukan pertandingan juara rock, bukan pertandingan juara rock, tapi macam promo setiap band yang masuk pertandingan tu. So Nan pun ada sekali. Kita main dekat Johor tu, JB. Dia ada satu dekat hotel tu, dia macam kita panggil promo lah untuk juara-juara rock tu. Setiap band akan perform.
Dan Nan juga ada perform dengan kita orang. So masa tu Mei bukan 4 orang, 5 orang. Maknanya masa tu Mei 5 lah, 5 orang lah. Masa awal-awal tu lah. awal-awal lah. Tapi selepas tu kita orang lebih selesa 4 orang sebab kita konsep muzik yang kita orang main lebih sesuai dengan 3 piece muzik. Okey. Sebab kalau dengan Nan bukan yang kita plan, bukan yang kita plan. Jadi selepas pada tu Nan tu sekejap saja dan kita orang jalan 3 piece punya. Okey, kalau kita nak bercerita mengenai kumpulan Mei ni, kalau Towin Banyak Towin ni keluar Mei ni kan rasanya. Okey, jadi nak tanya, macam mana boleh tertubuhnya kumpulan Mei? Macam mana boleh dapat nama Mei? Kenapa tak April? Kenapa tak Februari? Dia kalau aku nak cerita pasal Mei ni sampai pagi tak habis. Dia simple, awal-awal dulu kita orang perform, dan nak tahu nama apa, kita orang Man lah. Saya sebab masa tu saya muda, saya kira macam antara dengan dia orang tu, dia orang senior, so apa-apa pun saya memang serah dekat dia orang. So awal-awal macam Man dengan Yus, dia orang plan nak tahu nama apa, dia orang ambil daripada nama lah, pasal Man, Abu Yus, situ dah Mei. Lepas tu dia nak cakap, nak tahu T tu kat mana lah, tak apa, sebab nama panggilan tak apa. Okey. So nak tahu mana. So MAYT jadi mati apa semua. Lala dia orang cakap pakai nama M juga sebab saya Mustafa. So dapat M tu share kat situ, so jadi MAY. So MAY dari nama Man Mus Abu Yus. Okey. Bukannya bermakna bulan Mei tu bulan tertentu. Dia jadi pula kita on form tu dalam bulan Mei. Okey. Pertengahan tahun. Saya lupa 86, ada 86 atau 85, saya pun dah tahu. Saya rasa okey 86. 86 bulan Mei tu kita on form pertengahan tahun tu. Itu yang jadi Mei tu, sebab bila Mei ni spelling kita biasa MEI. Betul. So Mei dia kira sekali tu. Tapi sebenarnya yang sebenarnya daripada pangkal huruf nama. Okey, dah terjawab sebenarnya. Yep. Kan asal usul nama kumpulan Mei tu. Okey, dan kalau ingat baliklah, masa dulu jamming kat mana? Macam saya kata tadi, awal-awal dulu kita orang selalunya di studio SYJ. Dia dekat Kampung Manjoy. Memang ada studio Pak Said yang pengurus SYJ masa tu. Jadi kita orang selalu praktis itu, ataupun kalau kita orang dekat Pekan ni, dekat Nina Kimi di Super Kinta. Ada studio kecil besar ni. Aku rasa ni lagi besar bilik. So kalau dekat situ pun kita orang ada jam, sebab kita orang dulu ada juga pengurus. Selepas kita orang keluar, ada sekejap kita orang lagi daripada Pak Said. Abang tu pernah juga jadi pengurus Mei sekejap. Dan kadang-kadang kita orang praktis kat tempat dia, kat Nina Kimi. Okey. Itu tempat-tempat yang selalu lah. Selalu. Ada 2-3 lagi studio. Ada satu studio Cina dekat Jalan Kampar, aku dah lupa. Ada 2-3 tempat. Tapi yang selalunya studio Pak Said, Nina Kimi, dan satu juga lagi kat Jalan Kampar. Music City Jalan Kampar antara tempat yang kita orang selalu praktis lah. Itulah 3 tempat yang selalu bertandang lah, kumpulan Mei bertandang untuk jamming pada masa itu. Okey, kita nak tanyalah pendapat Abang Mus, situasi muzik di Ipoh dulu macam mana? Sekarang Abang Mus tengok macam mana? Memang ada perbezaan lah. Cuma bila sekarang ni, sebab saya banyak masa saya di KL. Jadi saya kalau Ipoh ni punya scene muzik, saya banyak ambil info daripada antara seorang ni, Yit Teja. Bos ini. Dah handsome orangnya. Ada ramai juga yang saya ambil info, tapi saya miss. Cuma yang pasti dia memang beza lah, beza. Scene kita dulu, scene yang analog. Sekarang dah scene digital. Dua benda tu pun dah berbeza, digital dengan analog. Dengan sistem kerja, dengan... Macam dulu kita lebih kepada lepak. Dulu punya time, kalau tak kaki lepak, kau bukan orang yang hidup dalam masa sesuatu masa tu lah. Macam kita kaki lepak. Seorang dah tahu kaki lepak ni pemat rock, banyak lepak. Tapi tak semua yang kaki lepak tu betul-betul rockers. Tapi kok mana pun bila dah lepak sekali, tetap dengar lagu rock juga. Kawan saya banyak yang dia bukannya main muzik apa semua, tapi dia lepak sekali. So bila dia join, jadi mat rock juga. Itu budaya.
Yap, budaya time tu. Saya cakap awal tahun 80-an dulu memang kira itulah budaya dia. Saya nak kata macam antara perkara yang menyebabkan mengapa saya boleh jadi penyanyi, mengapa boleh saya berada dalam industri rock, antaranya sebab tu lah, pasal lepaknya pasal. Pasal lepaknya pasal. Kalau tak lepak tak kena dia orang ni. Itu sebab tujuan lepak tu. Antaranya lah disebab punca-punca awal. Kenal. Kalau saya duduk rumah saja memang tak jumpa dia orang ni, tak ada ke, tak jadi penyanyi sekarang. Okey, itu situasi muzik di Ipoh satu ketika dahululah kan. Okey, kita nak ke soalan cepu cemas. Cepu cemas. Cepu cemas. Kan sememangnya lah peminat-peminat rock, kita tahulah dulu Abang Mus bersama dengan Kumpulan Mei kan, tiba-tiba keluar jadi solo kan. Kita nak tahulah apa punca sebenar keluar daripada Mei ni. Adakah sebab tak tepati masa kan, rasuah, cinggir, ataupun ada alasan yang tersendiri lah? Tak usah tahulah. Tak usah tahu. Cerita sikit. Dia biasalah dalam band ni, tak usah kata band, kalau kita berkawan pun kita takkan sentiasa boleh apa tu, adik-beradik pun bergaduh kan. Tapi kita orang bukan pasal gaduh lah. Saya macam saya dulu tahun saya pun ada ni juga note sebab tak boleh nak ingat banyak sangat perkara. Daripada tahun 86 sampai sekarang dah 23 tahun dah tu. Dia awal-awal dulu aku nak check balik. Dia banyak perkara lah, banyak sebab. Tapi benda tu dah berlaku. Kalau nak cerita pun tak guna. Cerita lah sikit. Kadang-kadang dia gini. Sebenarnya senang cerita muda lah. Waktu muda. Macam saya, ialah dalam Mei, saya muda. Kadang-kadang banyak benda yang macam saya ada benda yang kira macam nak tahu. Ataupun yang saya tak lepas benda tu. Bila saya dengan Mei, saya banyak benda yang saya macam, bila kita dah stick dengan satu band, kita kena fokus pada satu band. Sedangkan masa saya masuk Mei tu, saya sendiri tak tahu apa. Saya banyak benda yang saya reti masa saya masuk Mei. Setengah orang dia masuk band dia dah tahu dulu. At least ada 20-30%. Saya daripada boleh kata zero lah. Tahu pun sikit pasal lepak-lepak yang nyanyi gitu je. So bila saya masuk, then saya nampak dunia ni sebenarnya ada lagi benda yang perlu saya tahu, yang perlu saya involve. Awal-awal dululah. Itu pasal bila ada masalah yang sedikit je saya terus ambil keputusan keluar. Tahun 91 sebab kita orang 86. Dan 91 saya keluar. Saya nampak macam ada benda lain yang saya nak catch. Itu yang daring keluar. Kita ingat kita boleh keluar. Rupanya saya tak tahu apa lagi masa tu. Bila keluar dekat situ yang okey. Yalah berlakulah tahun 91 saya join dengan Black 91. Sebab saya keluar 90-an. Saya join dengan Black. Lepas tu saya rapat dengan Black. Kita tak ada fikir nak form band masa tu, tapi saya memang rapat dengan Black masa tu. Dan kita ada bukan handle lah, ada join dengan satu production dan buat album yang lain-lain lah. Dan ada on air semua. Dan selepas tu kita ada satu perjanjian dengan recording company masa tu, Wanada juga, tapi dia dah bos lain. Kita kena macam kena buat album, kena create satu band. Dan saya dengan Black cari Nan main gitar, Nan Gong yang dengan M Nasir tu. Dan kita orang jumpa Andy Black, sorry. Okay, Andy Black. Kita jumpa Andy Black. Dan kita orang form group sebab kita nak buat recording di Jakarta. Dan album Strangers, kita orang form nama group Strangers. Kita orang recording Jakarta, duduk Jakarta 2 bulan. Jadi endon sekejap aku. Rasa seronok ke? Bukan seronok. Lepas keluar daripada Mei tu. Dia bukan seronok. Saya cakap, saya masa tu umur berapa? Kita masih dalam macam nak kata pencarian, atau sebenarnya saya dalam Mei, kita ada satu fokus, satu direction dengan band.
Tapi saya rasa ada banyak lagi benda lain yang kita tak tahu. Itu pasal bila saya keluar, saya dengan Black, kita try form satu band lain. Saya tengok cara kerja yang berbeza. And then kita buat recording di Jakarta. Kita handle sendiri. Sebab Nan ada experience studio. So kita handle sendiri. Tapi nampaknya pasal band tu kita form bukan atas dasar nak jadikan satu band. Sebenarnya lebih kepada technical on kontrak apa semua benda-benda yang macam tu. So ada perjanjian dengan recording company, kita punya production kena create satu band. So technical, bukan sebab kita nak create band. Jadi bila kita orang recording, habis recording balik KL, kita tak nampak kat mana kita nak bawa band ni, Strangers ni. Sebab kita bukan nak plan untuk nak pergi show. Dia sebenarnya waktu tu kalau siapa main fanfare, itu dia tempat dia. Memang boleh show-show lain, tapi tak mungkin setahun 2 kali 3 kali kalau show-show besar. Tapi kalau kita nak maintain, kita kena form, kena ada main fanfare. Sebab fanfare kita boleh akan perform tiap-tiap minggu, baru boleh maintain band. Tapi bila kita perform Strangers, kita bukan plan untuk macam tu. Bukan untuk plan nak pergi main fanfare ke, bukan untuk plan nak stick as a band ke. Sebab bila kita habis recording di Jakarta, tahun balik, Nan ada kerja dia dengan M. Nasir. But dia ada business apa semua. Dan saya dengan Black jadi macam lost. Kita orang jadi macam alamak, kita tak jadi as a band. Dan kita orang habis waktu tu. Yang selepas tu yang bila Wings, Black tak ada masa Wings tu. Black pun keluar Wings. Dan bila Black dengan Wings panggil balik Black untuk form, saya tak tahu dia Black itu Black ni. Tapi kita orang selalu jumpa. Dan Black cakap Wings panggil dia untuk main drum balik. Dan dia kata penyanyi tak ada, Awi keluar. And then dia orang try panggil saya untuk ni. And then yalah kita pun tak tahu lagi, saya pun tak tahu saya boleh form dengan dia orang. Dia orang pun tak tahu lagi. Dan kita orang try dia berikan macam banyak audition lah. Kita macam jam-jam dulu. Dan dia orang tengok ada chemistry. So saya form dengan Wings. Bila saya masuk Wings, berbeza pula. Sebab Wings ni dia kebanyakannya masa tu Joe. Kebanyakannya bila dengan masa tu ada Ali Bakar pun involve untuk manage. Macam Wings ni pun dia punya sistem dia untuk nak organize band tu sendiri, dia besar. Dia melibatkan ramai orang yang terlibat dengan BMG pun semua. So saya nampak situ cara sistem dia more professional. Lebih kepada kau kena stick as a band yang profesional lah. Kalau kita macam band yang main-main jam-jam ni lain. Bila macam ni sebab kita kena bekerja dengan orang-orang yang kau kena buat benda ni macam ni, kena stick. Ia professional punya style. Jadi sistem kerja berbeza. Dekat situ dah minda jadi lagi lain pula. Minda jadi lagi. Itu yang tahun berapa ya? Saya dengan Wings. Start dengan Wings pula. Tapi sebelum tu pun saya ada juga buat album solo. Masa lepas Strangers tu, masa Strangers. Sebab saya dengan manager Wanada, dia bekas manager Wanada, dia buka satu production Antares. Dan saya baik dengan dia. Saya suka masa tu buat kerja studio. Saya suka ambil tahu sebab saya pada awal-awal kalau recording May sendiri pun, bila buat recording, kata part saya menyanyi ni belum lagi. Tapi bila saya akan tunggu kat studio tu, kalau ada studio punya session, selagi siapa main gitar ke main drum ke abu, saya akan tunggu. Saya akan suka bertanya dekat producer, siapa yang terlibat dalam macam engineer. Saya suka bertanya tentang recording. Jadi lepas pada tu pun saya ada projek dengan yang bekas manager saya tu. Bila kita ada studio, ada kita punya workshop dan nak buat album solo, try buat album solo, saya produce sendiri. Tapi bekerja dengan engineer lah. Antara cabaran lah. Itu je kalau saya nak cerita terlalu banyak. Tapi itu antara dia lah cerita dia, gambaran. Kebanyakan tak tahu pun. Kebanyakan tak tahu apa yang berlaku. Semasa solo bukan saya menyanyi saja. Apa cabaran dia agaknya? Yelah, nama pun solo, semua nak kena bergerak sendiri rasanya. Itu kan? pun satu berbeza juga. Kalau dengan Wings tadi saya dah keluar tu, berbeza juga. Sebab bila solo, sebab orang kenal saya sebagai penyanyi band. Fan saya banyak tahu saya penyanyi rock band. Ya. Apabila saya solo,
saya dah tak boleh as a penyanyi rock band punya approach. Jadi saya sendiri pun tak tahu nak buat handle macam mana. Adakah saya nak jadi... Saya bukan nak gila jadi penyanyi. Sebenarnya asal-asal saya bukan nak jadi penyanyi. Saya bukannya jenis suka minat nak jadi artis penyanyi. Bukan itu. Bukan sebenarnya saya nak jadi artis penyanyi. Artis pun saya tak letak. Saya tak labelkan diri saya sebagai artis. Okey. Sehingga sekarang pun gitu juga sebenarnya. Jangan. Tapi sebenarnya bila saya dah... bila yang saya cakap awal-awal dulu, bila kita dah join band apa semua, automatik jadi penyanyi. Sebab aku ni yang menyanyi kan. Pergi gatal pergi buat benda tu buat apa kan. Tapi saya bukan nak jadi artis penyanyi. Tapi sebab mungkin orang lain tengok, kawan-kawan Abang Mus tengok, memang ni suara Di situlah bila orang nilaikan kita, jadi kita pun macam perasan sikit lah. Jadi ya-yalah, padahal susah benda tu. Susah untuk nak jadikan apa yang saya ada sekarang ni. Sebab bukannya dia boleh terus jadi. Menyanyi bukannya satu orang, ada kalau orang yang berbakat, dia memang dia nyanyi jadi sedap. Macam saya bukan level tu. Saya level yang saya kena kerja keras. Untuk nak jadikan sesuatu benda yang orang dengar, dahsyatlah kau buat. Bukannya benda yang senang. Bukan benda tu jadi. Saya kena ada homework. Tapi macam saya cakap, bila saya seorang, dekat situ yang saya jadi macam lost direction juga. Saya tak tahu yang macam mana saya nak buat diri saya. Adakah aku nak kena jadi penyanyi macam penyanyi solo pop apa semua. Saya bukan nak yang macam tu, saya rocker. Tapi bila kita bawa seorang-seorang, awal-awal dulu nama kita tak kira orang tahu kita sebagai band kan. Jadi susah jugalah. Awal-awal tu susah. Saya ada buat album solo. Berapa banyak album solo yang telah dihasilkan? Kalau ingat. Awal-awal dulu saya album solo pertama Gemilang. Okey. Album Gemilang, kalau ni boleh check. Saya ada dalam 2 ke 3 album solo begitulah. Tapi saya tahu bila album solo saya tak enjoy sangat. Sebab saya tak ada kawan. Bila dengan band kita ada kawan. Sebab saya dah biasa dengan band kan. Sebelum tu saya dah dengan strangers walau begitu pun walau kita dengan band. Bila dengan band lain aktiviti kita. Dengan Wings dengan band. Bila saya pergi solo tapi itulah chance untuk saya eksperimen studio. Masa saya buat album solo, siapa pun tak boleh kacau. Suka hati saya nak buat macam muzik ke menyanyi ke kan. Kalau dengan band tak boleh, kita kena ada teamwork. Masa album solo, saya lenjan kat studio tu. Ikut suka saya program sendiri. Okay. Tahun 90 berapa, saya dah handle program. Buat programming drum. So saya dah buat kerja digital yang bukan fully. Tapi saya dah cuba memahami. Waktu tu belum ada digital recording lagi, dia tak hit lagi. Kita masih pakai analog. Tapi dah ada. Saya dah selami dunia digital. Walaupun tak fully, tapi saya dah faham bekerja digital macam mana masa tu. Alright. Maknanya Abang Mus masa tu bukan target menjadi seorang penyanyi sajalah kan. Maksudnya untuk menjadi seorang producer. Dia gini, saya letakkan diri, memang saya tahu has satu side saya sebagai penyanyi. Penyanyi rock. Itu je kat ni, mula ada band, tapi bila seorang dia kata lebih kurang bukan nak kata lost. Sebab kalau yalah muka kita muka pecah kan, bukan muka handsome, bukan muka hero kan. Jadi nak letakkan diri kita sebagai penyanyi solo susah. Kok mana pun saya kena ada band juga. Bila dengan band baru kita ada teamwork, kita akan boleh create music yang rock. Okey, jiwa tu memang dah rock kan. Okey, dan macam mana, apa tip sebenarnya untuk kekal relevan sampai sekarang ni? Sabar. Sabar. Dia banyak side lah. Kita nak kata kena pandai memikir. Kena fikir juga. Selebihnya kita serah ke Tuhan lah. Sebab kadang-kadang walau kita try macam mana pun, kita bagus macam mana pun, kalau kita memang tak bernasib baik ke, tak ada luck ke, dia tak jadi juga. Macam saya cakap, dia ada juga orang yang dia tak try hard pun, tapi dia jadi. Memang nasib. Tapi bagi saya suka eksperimen. Saya suka ambil tahu benda yang ni kalau aku nak buat ni, aku nak kena tahu. At least dia punya knowledge. Saya nak memahami. Kalau saya nyanyi gini, saya suka jenis macam tu. Kalau saya nyanyi gini,
Kalau dalam pelajaran orang menyanyi, dia dipanggil apa. Nak membentuk, saya suka macam tu. Walaupun sebenarnya rock tak perlu benda tu. Rock belasah je. Langgar je. Tapi saya ambil pendekatan dua tu lah. Knowledge pun ada, yang kita punya prinsip rock tu pun ada. Yeah. So dekat situ yang saya bawakan sehingga sekarang. Sehingga sekarang ni saya bawa benda tu lah. Yeah. Saya tak suka juga buat satu benda yang kita tak tahu benda. At least pengetahuan untuk satu-satu benda tu 50% ada pun saya rasa okey. Saya tak suka buat benda yang kira main buat je tak tahu benda kan. Tapi attitude tu macam belasah kan. Rock. Kena blend benda tu. Itu dia tips dia. Daripada Abang Mus May kita. Mus May. Tak ada nama. Tak ada May lah. Tapi kalau peminat nakkan. Dia ginilah, awal-awal dulu puas saya explain lah. Tapi dia nak panggil juga sampai sekarang ni suka hatilah kau nak panggil apa kan. Tak boleh sebab dia melibatkan sebab May still ada. Jadi bila Mus May, saya dah cakap tak boleh panggil nama tu sebab saya tak ada dalam. Kalau peminat minta reunion kembali, adakah abang rasa ia bakal terjadi? Boleh terjadi? Kalau dia bayar 200,000, 300,000 aku masuk je lah. Tak adalah, benda ni ginilah. Apa yang berlaku kat kita orang tu ada cerita sebalik dia. Yang kadang-kadang benda tu panggil apa tengok keadaan. Berat ni. Tak ada, dia gini je. Saya tak ada hal bekerja dengan siapa pun. Tapi berlakunya sesuatu tu ada sebab dia. So, macam saya kata tadi, itu antara kita orang je yang tahu. Tapi masuk tak masuk tu, tak tahulah, itu bukan terserah. Maknanya kita tengok ke depan. Saya pun tak adalah macam, tak nak sangat. Bukan begitu. Tapi apa yang saya lalui sekarang ni apa yang saya ada, saya hadap yang itu dulu. Ke depan cerita lain. Abang pun selesa lah dengan keadaan sekarang ni bergerak solo. Lebih senang Dia beginilah. Nak kata selesa tu, kita buat sebaik mungkin lah apa yang kita ada. Bukan saya kata saya bagus sangat kan. Bukan gitu. Kadang-kadang ada yang salah faham juga. Macam, jadi kita pun tak nak juga dilabel sebagai perasaan bagus. Bagi saya, bila saya buat sesuatu tu sebaik mungkin, bukan untuk saya nak jadi bagus. Saya rasa itu tanggungjawab. Kita sebagai satu orang, bagi saya lah, penyanyi ke atau penghibur ke, saya tak nak menipu orang atau saya buat benda yang tak ikhlas. Saya suka ikhlas tu sebab ikhlas dengan apa kita buat lah. Kan? So, jadi nak kena buat betul-betul lah. Yeah. So, kalau kita buat benda yang jujur. Tak tahulah, saya rasa macam tu lah. Saya buat benda tu, saya enjoy, saya jujur. Saya puas hati. Tak bagus, tak apa. Ataupun orang dengar lah, apalah kau buat. Tapi aku rasa aku dah ikhlas kat situ. Bagi aku, okey lah, that's it. Tapi kita kalau boleh, nak lah apa yang kita bagi kat orang tu. Orang suka. Baru kita rasa puas hati. Takkanlah kita nak buat benda tu orang tak suka, nak buat apa? Orang tak suka kita nak buat juga. Nak buat juga. Okey, dan sekarang ni bergerak solo, dana untuk pergi show, peralatan, ada dapat bantuan mana-mana pihak ke? Maksudnya? Maksudnya itulah macam set pakaian ke kan. Kalau dipanggil. Dia nyangkui cari duit, ngotong getah cari duit, belilah. Pelan-pelan lah. Kan? Tak ada mana-mana pihak yang macam sudi menaja ke? Kalau dari segi tu, kalau sehingga sekarang tempuh banyak lah, tempuh banyak. Maknanya kadang-kadang ada bahagian, sebab dunia ini dunia bisnes So kadang-kadang kita akan ada deal dengan sponsorship, company-company besar yang memang dia orang boleh spend untuk nak support kita punya pakaian ke apa kan, mic ke apa ke. Benda tu akan berlaku lah. Benda tu berlaku. Tapi kalau kita individu, ni lah tengok apa tu sekarang ni, kita tengok apa ni apa ni, Shopee ke nak beli apa-apa. Aku tengah rajin beli tengok Shopee ke ni nak beli apa-apa. Murah sikit. Tak, dulu kena pergi shopping komplek, kena pergi cari kan. Habis duit kat taksi sekarang tak payah, online je. Terus order je. Lagi banyak barang tadi. Ada jugalah yang sudi menaja abang. Kalau dunia hiburan ni memang ada benda-benda tu lah. Kalau nak dimaksudkan saya pernah ada sponsor, ada juga. Tapi saya bukanlah satu benda yang saya set dalam kepala untuk benda itu. Untuk mendapatkan penaja ni. Ini kadang-kadang dia melibatkan company yang punya program
So dia orang need some setengah punya company untuk involve untuk nak sponsor apa. Ada juga benda tu berlaku. Okey. Dan Kecuali lah saya kalau menyanyi, sekali nyanyi orang bagi 100,000 tak payah kau sponsor, aku beli sendiri je kan. Ini kita cukup makan je kan. Ada benda kita nak mahal sangat ni, sponsor. Okey lah. tak boleh demand macam tu. Ada ke? Ha? Ada ke pernah buat macam tu? Kena buat ke dah tak ada. Okey, pernah juga memasuki pertandingan nyanyian. Gegar Vaganza dan menjadi net juara. Ada perubahan tak selepas menjadi net juara dalam Gegar Vaganza ni? Dia bukan perubahan. Banyak lagi pengetahuan yang datang dalam kepala. Dan Gegar Vaganza tu sebenarnya saya tak nak masuk pun sebenarnya. Penyakit je tu sebenarnya. Sakit kerja tu nak buat. Tapi pasal PKP tu duduk rumah tak ada job, dia orang panggil saya pergi je lah. Astro kau nak masuk Gegar Vaganza tak? 2-3 tahun sebelum tu dia orang panggil, tak nak ah. Itu sakitnya kerja, saya nak kena nyanyi lagu asli, tak nak. Tapi PKP berapa tahun sudah? Duduk rumah kerah tengok TV je. Astro call nak masuk Gegar Vaganza. Bayar apa? Okey, jalan. Ada job. Itu cerita dia bunyi lawak lah. Saya masuk Gegar Vaganza sebab PKP. Kalau tak, saya tak masuk. Sebab job dah tak ada. Sebab saya tahu sebenarnya Gegar Vaganza bukan program main-main. Gegar Vaganza adalah program yang kalau kita betul-betul masuk atas sebab nakkan sesuatu yang positif, dia ada banyak benda positif. Tapi silap cara, dia akan jadi negatif lah hidup kita. Sebab apa? Segala kita punya kelemahan akan terbongkar kat situ. Kalau kita nyanyi tak bagus, dia orang akan komen kejap tu juga. Kenapa? Yang komen tu ikut sedap je kan. So dia menyanyi, dia sendiri pun nyanyi sumbang. Tapi kita sebagai satu orang yang dinilai, tak kira orang tu bagus tak bagus pun. Juri tu dia nilai, mungkin betul, mungkin tak betul, tak tahu. Tapi bagi saya selagi boleh nakkan dia komen kita benda yang okey je. So kita kena buat benda okey je. Mencabar lah. Mencabar. Susah. Untuk nak nyanyi perfect, kita recording pun kadang-kadang 3-4 jam atau 5 jam. Satu lagu yang 3 minit je. Kadang-kadang nyanyi sampai 3 hari pada. Nak jadikan benda tu perfect dari segi teknikal. Sebab Gegar Vaganza dia more to analyse technical. Kita nyanyi sumbang lah, apalah, nyanyi tak apa, technical. Jadi kalau dalam recording, kita nak repair benda tu, kita kena perfect lah every part tu sampai nyanyian kita tu okey, dan jadilah lagu yang 3 minit. Jarang-jarang sekali lah aku nyanyi dalam berpuluh-puluh lagu ni, nyanyi kan, terus okey. Okey lah nyanyi ni, simpan. Ada pernah sekali, saya dalam wing experience, lagu apa? Kita dah praktis lalu. Okay. Tak ingat lah. Dah praktis lalu. Dan bila record, selalu Joe produce. Nyanyi, saya dah kira dah macam stres juga. Tapi kita try 2-3 kali. One take, 2 take. Ada sekali take tu, one take terus. Repair satu tempat je, satu perkataan. Jarang berlaku. Selalunya, first line je dah. Try one more time. Repair kat sini. Oh, tak okey. Lala dah buat 3-4 jam. Macam ni lah, besok datang record balik. Itu selalu berlaku. So, Gegar Vaganza adalah benda yang macam tu. Maknanya bila kita nak perform dalam 3 minit lebih punya time tu, mengurangkan kesilapan. Sebab setiap kali menyanyi, bagi saya, setiap kali menyanyi, kita akan buat silap. Confirmnya, saya dah banyak show. Saya tahu, setiap kali kalau saya perform, orang je suka. Padahal aku dah nyanyi ke laut ni kan. Tapi dia orang suka. That one is entertainment. Entertainment, orang dia tak peduli. Dia suka kau nyanyi sumbang pun dia suka. Kau nyanyi silap pun dia okey. Bagi dia okey. Tapi bila dalam pertandingan, dinilai, benda tu dia orang detail. Every words kita, every art pun dia ambil kira. Ni sumbang apa semua. So dalam Gegar Vaganza, berapa kurang yang kau boleh buat silap tu. Sebab setiap kali kau nyanyi live, akan buat kesalahan. Berapa banyak lah salah. Kalau banyak salah, habis banyak lah ini. Maknanya Gegar Vaganza ni pun membantulah. Bukan membantu, experience. Experience lah. Pengalaman yang berbeza saya dapat kat situ. Dia berbeza terus daripada apa yang saya lalui ketika kita dengan band, ketika kita buat kerja dengan band lah. Macam saya nyanyi rock. Rock lagi lah. Rock lah bantai je kan. So itu saya dulu. Bila masuk ke Vaganza, alamak, tak boleh buat ni. Kalau aku buat kan salah pula kan. Aduh. So experience lah. Experience. Okey, itu dia. Kita pun dah sampai penghujungnya. Yep.
Sebelum kita nak sampai penghujung, boleh tak payung satu lagu? Tolonglah kan. Satu lagu Manager, charge lebih sikit. Kena nyanyi. kita minta satu gitar kalau boleh. Yes. Baik. Oh, aku lama tak main gitar. Praktis dulu ya. Boleh. Boleh, tak ada hal. Lupa main lagu apa. Tak ada, saya sebenarnya pun bukan pandai sangat main gitar. Awal-awal dulu langsung main gitar tak kerti. Pegang chord pun macam ni, susah jari. Nak pegang A minor. Betul. Itu biasa, macam abang cakap tadi kan. Tak semestinya terus kita hebat. Dia bukan masalah hebat. Ceritanya kadang-kadang bila, yalah, sebagai penyanyi kena tahu juga lah. Oh, lepas itu yang masa time yang saya solo lah. Selepas saya keluar Mei, saya kira dengan Strangers tu, bila saya seorang tu, bila saya solo tu, dekat situ, oi tak boleh lah kena tahu. Jadi kena cari juga orang, ajar aku main gitar. Oh, kena maknanya reti. selepas daripada Barulah saya nak tahu baru main. gitar. Betul. Kalau tak langsung tak tahu. Sekarang pun bukan tera mana pun. Kena tahu. Jadi jom kita dengarkan sebuah lagu yang akan dipayung oleh Mus. Kiranya ku tahu kau kan muncul semula, pasti ku tak memandang gapai selainnya. Hampir terluka parah di dalam fana tanpa arti, hingga ku sadar apa di sisi pasrah dan belenggu pada sinar kepastian sulunya, agar dapat ku menentukan terang gelap jalanan dalam carian ini. Indah bicara menusuk tepat di dada. Pertama kali bagaikan terasa ada kesaksian, namun ku tabah dulu sayati nilainya kiasan, hingga ku sadar apa di sisi pasrah dan belenggu pada sinar kepastian sulunya, agar dapat ku menentukan terang gelap jalanan dalam carian ini. Oh yeah. Aura tu. Wah. Macam nak buka baju. Payah nak nyanyi gitar ni. Baiklah kan. Terima kasih. Alright. Terima kasih kepada Abang Mus. Terima kasih juga Pot. Sebelum tu Ada lagi? kata-kata terakhir ataupun nasihat khususnya kepada mereka yang mungkin baru saja nak menceburi bidang muzik ni kan, nak terus kekal relevan, legend macam Mus. Dia nak jadi legend, jangan nak jadi-jadi. Dia kalau nak jadi payah. Dia gini ya, dalam kalau kita minat apa-apa pun satu sabar. Satu lagi kita kena tahu apa kita buat. Lepas tu macam mana Kalau dengan orang, kita jangan rasa kita je okey dan orang lain tak okey.
Sebenarnya dekat orang lain tu ada banyak lagi yang kita tak tahu. Dan kalau untuk extra knowledge, saya rasa lagi baik kita share. Kita share. Jangan kita simpan saja ilmu tu ya. Dia akan jadi satu time kita akan menyesal. Kita akan wasting lah. Sebab benda tu boleh share, kita simpan seorang, tak nak pakai orang punya, kita je kan. Contoh dia macam tu lah. So lagi baik share. Alright. Dengan Okey, member. itu 4 4 betul. Ada banyak. Itu yang apa kita fikir lah. Okay, Ada banyak. Nak lebih lanjut, boleh Usha dekat medsos kan? Yep. Mus, Facebook. Ya, Facebook ada. Tapi selalu yang aktif itulah Facebook. Alah, kau type je nama aku, dia keluar lah kat situ. Macam-macam ada Kadang aku sendiri pun tak tahu apa benda yang ada kat dalam tu. Okey, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada legend yang Alright. bersama dengan saya, Mus. Siap payung lagu lagi. Kan? Saya juga terima kasih pada Pot lah. Sebab tak banyak ada program yang macam ni kita boleh suka ini. Dan sebenarnya gini, kita banyak nak bagi info sebenarnya. Macam tak nak berhenti ni. Kadang-kadang tak ada apa tu, platform. Support adalah satu tempat untuk platform kita boleh share kita music ke, knowledge ke, gitulah. Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada Pot. Terima kasih, Pot. Terus menggandakan usaha, Yep. memberikan platform sebeginilah kepada pemuzik-pemuzik, khususnya orang Perak kan. Yep. Alright. Jadi terima kasih juga kepada penaja episod pada kali ini, Hard Rock Cafe Yep. Ipoh. Jangan bagi t-shirt je Rock, bagi yang lain pula. Kena datang kafe dia. Ya kan? Bagi apa stick free. Okey, jangan lupa Hard Rock Cafe Ipoh akan mula beroperasi pada Mac nanti. Jadi ayo serbu. Jadi sekian dulu daripada kami. Podcast episod yang pertama, siri yang kedua. Bye-bye.